Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana wa rasulina al-mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukrillah. Sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran, sebesar-besar, seluas-luas rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil, yang mana pada waktu ini kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Bukan setakat itu, Allah beri juga kita kesempatan untuk bertemu dengan 10 terakhir Ramadan, iaitu apa yang disebutkan sebagai malam-malam beradanya ataupun disediakan kepada kita Lailatul Qadr atau malam Al-Qadr, malam keagungan, malam kebesaran, malam kehebatan yang Allah nak sediakan kepada kita. Maksudnya kita dianugerahkan lagi kesempatan untuk beribadah padanya, dan insya-Allah kita akan dapat berjumpa dengan malam tersebut sekiranya kita berusaha untuk memperolehnya. Kan, sebab kita dituntut untuk bertemu dengannya, berusaha. Taharra ni rebutlah. Usaha sungguh-sungguh. Lailatul Qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Rebutlah. Malam Al-Qadr itu pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita memang berada di waktu sekarang, iaitu semalam kita 22 kan, pagi tadi masa semalam tu kan, dan insya-Allah hari ini dan sampai maghrib sampai malam nanti 23. Dan bukan setakat itu, tadi saya sebut secara umum tentang taharrau tu kan, hubuk usaha pada 10 terakhir. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hint lebih khusus ataupun petunjuk signal yang lebih khusus pada malam-malam ganjil.
ataupun malam-malam wasal. Taharraw Lailatul Qadr bil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Rebutlah malam Al-Qadr itu pada bilangan ganjil, witir. Seperti mana kita solat sunat witir lah kan. Orang tak boleh solat sunat witir buat genap. Jangan buat macam tu apa. Tak betul. Witir mesti ganjil. Sama ada satu paling letih. Tak dan sangat. Kan? Hak normal 3. Boleh angkat sampai 5, 7, 9 dan 11. Alhamdulillah. Kan? Cuma saya duk tengok kebiasaan kita ni duk buat 3 dengan 2 salam. Sebenarnya boleh juga buat 3 dengan 1 salam. Tapi tak jadi amalan. Sebenarnya boleh buat. Kan? Kadang-kadang bagus juga buat hak jarang-jarang tu supaya kita tahu lah tu paling tidaknya kan. Kita tahu bahawa boleh je buat 3. Maknanya kita terus niat 3 lah. Kan? Salah rakaat tu soli sunatul witri itu salah rakaat. Apabila buat witir 3 rakaat, dia tidak perlu buat tahiyatul ula. Sebab nak membezakan dengan solat maghrib. Itu kaedah dia. Kita terus bangkit daripada rakaat kedua itu tanpa duduk tahiyat awal. Boleh. Itu nak cerita pasal kaedah lah. Tapi kena cakap lah kepada makmum, nanti kan dia buat keliru tak bagus juga. Jangan duk buat orang kata sembrono je, tak cakap awal-awal. Memang biasa kita faham lah benda yang melibatkan hak jarang-jarang ni memang selalu berlaku selisih. Macam ada ayat yang sujud tilawah, kata sejadah lah kita panggil, tapi tilawah asalnya dalam Quran kan. Kalau berjumpa masa imam buat itu, imam kena cakap, nanti pada rakaat ini, rakaat pertama solat, contohnya lah, solat tarawih tu biasanya ada sujud tilawah, kena cakap, nanti kan berselepas habis. Jadi rosak juga. Kena cakap, nanti turut supaya tak berlaku masalah. Okay. Alhamdulillah, ini hanya untuk kita ambil pengajaran sebab kita fahamlah situasi kelemahan masing-masing dalam amalan. Jadi kembali kepada cerita tadi, pada bilangan ganjil 10 terakhir Ramadan. Masya Allah. Dan saya ada baca hadis Nabi yang saya sebutkan tadi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu. Ini pasal 10 terakhir lah. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia panggil yajtahidu, bersungguh-sungguh sangat. Nabi kita akan bersungguh-sungguh sangat pada 10 terakhir Ramadan itu beribadah, maksudnya ma la yajtahidu fi ghairi, tidak seperti mana dia bersungguh-sungguh pada tarikh bulan Ramadan ataupun bulan-bulan lain yang bukan Ramadan dari sudut ibadahnya. Inilah kalau kita nak cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dah maksum. Inilah kita ni kan, maksum, tak ada dosa, tak ada kesalahan, keampunan Allah selalu bersamanya daripada awal. Tapi kita tak boleh nafikan tentang betapa bersungguh-sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, terutama lagi pada
bulan Ramadan. Jadi ini sebenarnya nak buat role model, teladan. Itu yang kita nak ceritanya. Macam mana sepatutnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut, sebab Nabi sayang kat kita. Nabi amat mencintai umatnya lebih daripada segala-galanya. Kan? Dia ingat sangat dekat kita. Sehingga disebutkan tentang perkara tersebut. Bersungguhnya itu nak tunjuk kepada kita. Sehingga kalau kita baca penghunian malam Al-Qadr itu sendiri, Lailatul Qadar itu khusus nak bagi darjat yang tinggi kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau kita baca asbabun nuzul, sebab turunnya ayat kepada surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tu yang punya syahidnya sebelum tu wa ma adraka ma lailatul qadr lah. Kita saya fokus pada kelebihannya itu. Yang nak diterangkan tentang kebaikan apa? Sebab kalau kita baca riwayat-riwayat tentang asbabun nuzul, khususnya dalam kitab Durrul Mansur, disebutkan bahawa satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk renung umur-umur kita ni, umat terdahulu terutamanya. Rasulullah duk tengok, masya-Allah akbar, kan, umur umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu secara khususnya adalah amat panjang dan jauh lebih panjang daripada umatnya, dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirilah. Sehingga kalau kita nak kata secara perbandingan, sama-sama buat ibadah, kalau sama-sama buat jahat tak ada guna juga. Umur panjang buat jahat tak payah, baik mati cepat sebenarnya, ke mana? Kecuali ada can nak bertaubat, tak apalah. Kalau Allah bagi peluang, mungkin tak apalah, nak bagi sedar sikit, lebih sikit, tapi ada harapan nak bertaubat. Hak bimbangnya umur panjang tak ada jalan, maknanya memang tak nak sedar apa. Itu tak payahlah. Lagi lama dekat neraka sana bimbangnya, kan? Jadi sekira kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa malam Al-Qadr ini hanya untuk umatku, ya, kata Nabi. Lailatul Qadr ini hanya untuk umatku, kerana umat-umat sebelum ini tak dapat, tak ada. Dan Nabi fikir, sewaktu Nabi merenung umur-umur yang saya sebutkan tadilah, umat-umat terdahulu, banyak pasal umat-umat yang panjang umurnya, sedangkan kita pendek-pendek. Sebut pasal umur panjang pendek ni, kadang-kadang kita pun masih tetap bersyukur lah juga kalau kita tengok, sebahagian besar daripada itu, walaupun ada sebahagiannya memang tak diberi kesempatan panjang. Contohlah, kalau kita fikir secara biasa je, kita sejak start puasa bila? Katakanlah saya lah contohnya, kan, start puasa umur 7 tahun. Saya sendiri pun tak ingat puasa berapa, tapi sekitar tu lah, agak-agaknya lah. Setakat yang saya ingat, kan, 7 tahun, umur 7 tahun mak dah suruh start puasa lah, kan. Sekolah, dia kata pergi sekolah, kan, boleh puasa dah tu, dia kata kita apa 7 tahun. Tak apalah, budak-budak, kan, daripada umur 7 tahun kita puasa, katakan. Sekarang ni umur kita berapa? Kita tanya umur kita berapa. Mungkin ada yang dah 60, ada yang 70, ada yang 50. Tengoklah, kan. Maknanya kalau kita sebut secara bilangan kali berpuasa, mungkin dah ada yang 50 kali berpuasa. Kalau umur 57, tak daripada 7 tahun, dah 50 tahun berpuasa sebenarnya. Allahu Akbar. Kalau lebih-lebih lagi lah, kan. Saya pun dekat-dekat dah tu. Dekat-dekat 50 tahun hampir, kan. 50 tahun. Berkali-kali berpuasa. Tapi kadang-kadang kita pun tanya juga. Ini yang
puasa banyak-banyak kali tu dari sudut kesan, dari sudut impak pada diri kita tu sejauh mana ya? Katanya ni aduh payah nak jawab. Duk main taruk sama ke, taruk bagi kurang ke, ataupun bertambah. Kalau bertambah alhamdulillah, paling tidak lah. Paling tidak alhamdulillah lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itu yang hasrat kita pun. Maksud baik apa benda? Baik dari sudut mendirikan solatnya ke, baca Qurannya ke, kan banyak lagi lah, mendirikan malamnya ke, bersedekahnya ke, berbagai-bagai lagi lah, yang melambangkan sifat taqwa kita tu, matlamat daripada ibadah puasa itu sendiri. Yang kita nak cari tersebut. Alhamdulillah lah kalau kita dah capai matlamat tersebut. Tapi tak apalah, sebab kita nak cerita pasal kebimbangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Kerana sayangnya kepada kita. Maka kerana itulah Nabi kita bersedih. Kan? Nabi kita bersedih kepada kita setelah dia tengok umur umatnya dengan umat-umat sebelumnya. Kerana asbab tersebut Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ganjaran ataupun kelebihan malam Al-Qadr atau Lailatul Qadar. Masya-Allah. Sebab nak bagi kebaikan kepada kita. Yalah, cuba kita fikirlah secara logiknya pun, sebab satu malam Al-Qadr yang saya sebutkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, kan? Malam Al-Qadr yang lebih baik daripada 1000 bulan itu pastinya melebihi 83 tahun 333 ataupun 4 bulan lah, senang. Masya Allah, 83 tahun 4 bulan lebih kurang. Saya kira kalau tengok kepada yang berada di sini, termasuklah Ustaz Talib, saya kira antaranya juga senior lah kan. Tapi senior Ustaz Talib pun tak sampai lagi 83 kan. Tak sampai lagi, walaupun 70-an, 76, 77, 78 mungkin ya. Saya pun tak tahu dengan tepat, agak-agak lah kan. Tapi dah kira senior lah kan. Tapi tak sampai lagi. Itu baru satu malam Al-Qadr kita beramal. Cuba kita andaikan kita bersungguh-sungguh tadi, ya jatahidu, macam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Kalau dapat 10 kali ya pun betul-betul bersungguh, itu telah mencecah 833 tahun plus. Tak ada kira apa, 800 lebih dah umur kita kan. Dari sudut ibadahnya. Namun sebenarnya kalau kita kira secara ukhrawi dengan duniawinya, tetap kecil. Yang duniawi kita sebut ratus macam mana pun, ia tetap pendek dan juga kecil berbanding dengan akhirat. Kita baca lah ayat Quran sebut demikian. Alfasanatin tu 1000 mimma ta'udun. Kan, satu hari dunia kecil je, 1000 tahun dunia kecil je berbanding dengan akhirat. Masya Allah. Jadi ialah ini adalah keistimewaan yang Allah nak kurniakan kepada kita, kan? Ini sebenarnya mukadimah ni. Mukadimah kerana kebetulan bulan Ramadan nak bercakapnya Fadilat Zikir. Sempat ke dah tahu dah bercakapnya. Saya bercakap tu kerana kebetulan kita masih ada ruang waktu dan kesempatan. Ada sikit hujung-hujung ni kan. InsyaAllah ada lagi untuk menempuh ataupun memperolehi malam Al-Qadr itu. Jadi kita tak naklah kita tinggalkan, bazirkan waktu yang sedikit, sebab semua orang akan pasti takkan kata ya bahawa tahun depan dia yakin boleh jumpa lagi, kan? Tak ada orang boleh kata aku tahun depan ada lagi Ramadan, tak apa. Jangan belum tentu, kan? Jadi sebelum masa itu tiba, ambillah kesempatan yang sedikit ni lagi, kalau nak kata kita dah berada di penghujung tersebut. Jadi untuk hadiah itulah yang kita sebutkan
Nabi kita Muhammad SAW dikurniakan dengan Al-Qadr yang cukup tinggi. Sebab kalau kita baca cerita-cerita berkait dengan Ramadan, Al-Qadr, Al-Quran, doa, saya pada pendahuluan tu saya baca pasal Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran kan sajalah. Kebetulan hujung-hujung ni kan, iaitu saya membaca ayat yang mengaitkan tentang bulan Ramadan sebagai bulan turunnya kitab suci Al-Quranul Karim. Sebab segala-galanya keistimewaan yang ada pada dunia hari ini, kita, Nabi kita, Jibril, bulan, dan juga lain-lain yang ada, kembali kepada satu asas, iaitu Al-Quran. Kita tak boleh lari daripada Al-Quran. Sebab itulah saya baca untuk menggapai keistimewaan tersebut. Sebab itu yang akan jadi tonggaknya. Apa-apa saja kita boleh cerita, sebab ramai dah ustaz-ustaz mengaitkan tentang kelebihan Ramadan Al-Qadr. Saya baca Syahrul Ramadan kan. Begitu juga Ramadan itu sendiri, pada malam Al-Qadr itu, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin kan. Lailatin mubarakatin itu turunnya Al-Quran juga adalah malam Al-Qadr. Turunnya pada waktu itu. Jadi inilah yang kita nak raih, insya-Allah, sebagai galakkan kepada kita. Sehinggalah kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada apa yang saya baca tadi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza daqala al-ashr al-akhiri min Ramadan, dipanggil syadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqaza ahlah. Ini selalu juga kita dengar kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir kan, ataupun masuk minggu kita berada sekarang ni lah kan, maka apa yang Rasulullah SAW selalu buat, dipanggil syadda mi'zarah, iaitu dia memperketatkan atau memperkemaskan ikatan kain di pinggangnya. Jadi para ulama menafsirkannya dengan kesungguhan juga, sebab kalau kita nak bersungguh, kita kena ikat kemah-kemah kan, dalam kerja usaha kita tersebut. Sekarang mungkin kita tak nampak sangat. Zaman-zaman dulu kat kampung biasa je orang pakai kain main bola. Zaman-zaman budak-budak dulu kan, pakai kain boleh main bola. Sekarang mana ada. Anak-anak sekarang ni, maaf sebut yang muda-muda ni, kadang-kadang nak pakai kain pun tak apa pandai. Kesian. Kesian juga kita. Sebab dia tak minat pakai kain kan. Jadi nak pakai kain pun tak apa pandai kadang-kadang. Nak suruh pakai kain, dia nak ikat pakai kain tu, tak jadi-jadi. Wallah tak ikat, tak erti. Masya Allah. Sebab tak biasa lah, senang. Sebab dia dah biasa pakai seluar semua kan. Jadi pakai kain ni dah macam bukan tabiat dia dah. Orang tua macam kita je yang masih kekal pakai kain. Saya pula terbalik kan. Pakai kain ni, pakai pergi orang kata Kedah pakai kain. Ada pasal malam pakai kain lagi. Pernah naik motor jauh pakai kain. Orang kata pening betul ustaz. Ada kawan saya ni geng motor ni, pakai kain daripada sini sampai ke Penang. Oh, saya kata kamu ni orang kata berat betul perangai. Ikat wah, kau boleh pulang Penang daripada sini nak pakai kain. Peningnya tengok. Cerita pasal pakai kain. Jadi alhamdulillah lah kan, kalau kita tu bersungguh-sungguhnya itu. Tapi apabila dia buat ikat kemah-kemasyad dan mi'zarah dia tu kan, boleh main bola pun. Cawak kotel kalau dia panggil aku dah cawak kotel. Tak buat. Tak perlu kan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Ada yang kata dikaitkan juga dengan syadda mi'zarah ni, Rasulullah SAW tidak bersama dengan isteri-isteri pada 10 terakhir. Sebab
kalau kita perhati di antara benda yang diamalkan ialah banyak beriktikaf. Ni yang kadang-kadang kita juga tak berapa kuat buat. Betul? Kan? Rasulullah SAW amalkan beriktikaf, sesuatu yang besar dalam kehidupan baginda Nabi. Tapi kita ni tak begitu. Saya tengoklah tak ramai kan betul-betul beriktikaf, kecuali kalau kita perhati yang agak lama sikit adalah para jamaah tabligh yang duduk datang ke masjid-masjid surau kan. Bila dia datang 2-3 hari tu memang lama lah dia beriktikaf kan. Masanya itu ada peluang lah kan. Kita ni banyak duk main pergi mari datang masjid pun macam ni lah, kena 1 jam. Alhamdulillah 1 jam, kadang-kadang 10 minit 15 minit masa-masa itulah kan. Tak sempat nak beriktikaf. Sebab itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arada an ya'takifa shallal fajr summa dakhala fi ma'takifihi. Ada Rasulullah SAW apabila dia baginda mahu beriktikaf, baginda akan menunaikan solat sembahyang subuh macam sekarang kita, sehinggalah pas solat subuh, solat fajar tu kemudian baginda masuk ke tempat iktikaf dia. Lama lama. Sebab orang yang berada dalam iktikaf ni kan macam buat ibadah walaupun duduk dengan niat iktikaf, nawaitul iktikaf tersebut kan. Terutamanya kita berada di masjid kan. Itu kelebihan yang orang beriktikaf. Sebab itu kalau kita tengok perbincangan hukum pun ada pasal iktikaf. Kita tak apalah tertinggal, saya balik pada hadis yang saya bacakan tadi. Syadda mi'zar. Bukan setakat itu saja, disebutkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wa ahya lailah, dia akan menghidupkan malam. Ni menghidupkan malam-malam Ramadan yang terakhir. Apa maksud hidup? Menghidupkannya beribadah padanya. Kurangkan tidur, banyakkan ibadah kan? Jadi baginda akan beribadah. Cuma seringkali jugalah kita cuba memberi konsep bahawa mencari malam Al-Qadr ataupun nak bertemu dengan malam Al-Qadr itu bukanlah maksudnya tak tidur langsung ataupun berjaga malam sampai subuh daripada isyak tidak. Kita nak bagi gambaran untuk mendapatnya adalah dengan melakukan amalan-amalan yang senang untuk kita dapat buat, tapi insya-Allah ia diganjari seperti mana dia beribadah pada malam Al-Qadr. Kita nak cerita yang tu lebih kuat supaya bagi mereka yang susah nak buat ni, dia nak cari jalan yang agak senang. Kita pun fikir macam tu supaya kita dapat dalam keadaan tak membebankan kita. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang masih bekerja, siang hari kena pergi pejabat ataupun kena buat kerja-kerja yang rutin. Kalau tak, misyuru dia kan, mana boleh kan. Tak makan dia, pun kesian juga kan. Itu tujuannya. Jadi di antara benda-benda yang mudah-mudah itu termasuklah kita ambil hak mudah. Ini pun banyak orang duduk tulis supaya kita dapat raih kelebihan tersebut. Jaga hak basic-basic solat fardu, jangan tinggalkan secara berjamaah kan. Solat fardu
buat secara berjamaah dan sebaik-baiknya di masjid. Setiap kali 5 waktu sehari semalam pastikan ia berjamaah di masjid. Itu hak nombor 1 dulu kan. Kita nak dapat malam Al-Qadr itu. Kemudian berpuasa sebaik mungkin. Maksud berpuasa sebaik mungkin ni maksudnya ialah bukannya berpuasa sekadar menahan diri daripada makan dan minum sahaja. Sebab kita tak nak kam min saim laisa lahu min saumi au min siyami illal ju' wal atash. Ni bukan. Kita nak buang itu. Berapa banyak yang berpuasa tak ada apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tanpa saya nak kata lah dia tetap payah puasa lah ustaz, tak payah. Jangan macam tu buat-buat. Tujuannya ada nak ceritanya kita tak nak taraf itu. Puasa tetap kena puasa. Agama suruh macam tu. Jangan ambil jalan terbalik pula macam orang kata engkau ni semayang wajah juga tak payah semayang lah. Jangan buat putusan macam tu juga. Semayang kena semayang. Kalaulah masih buat jahat pun semayang kena buat. InsyaAllah satu waktu satu masa sembahyangnya ataupun puasanya itu akan mencegah dia daripada buat benda-benda tak baik. Pernah dengar kisah Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini orang selalu baca betapa hebat dia. Tapi cerita sebelumnya beliau adalah ketua perompak. Pernah dengar cerita? Fudail bin Iyad sebelum adalah ketua perompak. Wah, jahat benar kan? Perompak. Kadang-kadang buat maksiat ataupun buat jahat ke orang yang cerita. Tapi di antara amalan yang dia buat Fudail bin Iyad ini dikatakan bahawa dia berpuasa sunat manja. Lalu puasa walaupun jahat. Dia puasa sunat. Heran. Betul heran kita pun. Biasa kita mikir orang buat jahat jarang. Tapi dia puasa. Dalam buat jahatnya itu. Sehinggalah satu hari ada orang bertanya kepadanya. Wahai Fudail, dia kata, aku pun heranlah dengan kau ni. Buat jahat, jadi ketua perompak. Tapi engkau puasa. Macam mana ya? Pada pertanyaan itu, satu waktu Allah bagi kesedaran pada dia sehingga dia insaf. Itu cerita dia. Ini boleh berlaku pada kita pun, insya-Allah. Moga-moga yang masih berterusan walaupun buat amal kan, tapi kadang-kadang masih ter tu maknanya macam bunyi tak sengaja tapi hakikatnya sengaja kan. Benda-benda ibadah ni jarang nyantet saja kan. Tapi alhamdulillah akhirnya dia insaf. Orang bila bertanya, dia berhenti dan jadi seorang ulama yang hebat, tak ahli tasawuf yang hebat. Kemudian tak apa, ada peluang. Itu yang kita nak paling-paling tu. Tapi kalau kita berterusan dengan ibadah, tak apalah kan. Jadi kembali kepada cerita kita kena buat. Jangan kita kata kam min saimin laisa lahu min saumihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak kita naklah antara kita yang berpuasa tak ada apa-apa dalam ibadah puasanya itu ataupun di sisi Allah lah. Walaupun selesai kefarduan, tanggungjawab puasa tetap selesai. Itu dia. Apa yang dapat hanya semata-mata lapar dan dahaga. Kita tak nak jadi macam tu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dia akan beriktikaf. Selepas solat fajar masuk ke tempat iktikaf dia. Jadi menghidupkan malam itu adalah caranya, salah satu daripada wa ahya lailah. Hidupkan malam dengan beribadah. Sedikit cara sedikit. Jadi saya sebutkan tadi
pastikan. Pertama, solat fardu. Kedua, melibatkan puasa kita jaga, kan? Yang boleh merosakkan pahala maupun ibadah itu secara khusus, kan? Tak nak merosakkan pahala dan ibadah itu secara lebih lagi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, berkait dengan ibadah-ibadah sunnah, solat juga dulu, yang kita sebutkan sebagai nafilah ataupun nawafil, ataupun kalau solat tu solat sunat qabliyah ba'diyah yang ada. Jangan miss, tambah. Sama ada yang ada 4, yang 2 sebelum selepas, terkiralah. Banyak dah orang duduk memberi panduan kepada kita kaedah-kaedah nak dapatnya. Kemudian solat lain yang kita sebutkan sebagai solat qiyam, iaitu tarawih. Sebab kita kena tahu bahawa sebelum zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, solat tarawih ini namanya hanya qamal layl, mendirikan malam. Sebab itu ada para ulama kata bahawa solat tarawih itu adalah solat malam atau mendirikan malam. Man qama Ramadan. Jadi man qama Ramadan itu pada peringkat awal merujuk kepada solat tarawih sebenarnya. Mendirikan malam iaitu mendirikan tarawih. Sebab tarawih itu asalnya adalah tak ada nama tarawih lagi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan mendirikan malam sahaja. Kan? Itu pada awal. Tak kiralah. Tak payah nak berselisih sama ada 8 ke, kan? 20 ke. Di Arab Saudi sekarang ni dia buat 10 plus 3. Maknanya 10, 13. Cuba cek, tengok dalam siaran langsung Makkah punya. Dah dia dulu 20. Sekarang ni dia buat 8, tapi bacaannya sama je. Kan? Tapi dah buat 10 untuk tarawih, 3 witir. Bukan 20. Cuba cek. Cuma ni nak pesan, apabila kita cerita pasal mendirikan malam ini, amat penting sekali kita bersama dengan imam daripada awal sampai akhir. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang bersama imam, kan, daripada awal sampai akhir, seolah-olah dia melakukan ibadah sepanjang malam. Sebab itu jangan berhenti selagi imam tak berhenti. Ini pesanan. Jangan kita ambil jalan singkat. Kalau masjid itu buat 20, kita turut 20. Sebab nak dapat ganjaran tadi lah. Kalau kita rasa memang kita tak nak buat 20, kita pergi tempat yang buat 8. Maknanya selesai dengan imam 8. Campur dengan 3 witir jadi sebelah. Buat macam tu lagi baik. Kalau kita rasa kita tak larat nak buat 20, jangan tinggalkan imam atau berpisah dengan imam. Itu nasihat. Kita ikut sampai habis. Itu yang sebaik-baiknya untuk kita dapat ganjaran tadi. Itu adalah perkara yang kita kena tambah lagi. Cuma mungkin yang duduk terfikir pada pandangan kita ialah kita kena bangun malam ataupun tak tidur malam. Betul. Bagi mereka yang ada kesempatan, ada waktu, ada orang kata kelapangan, tak mengganggu dia punya kerja khususnya di siang hari ataupun masa cuti macam hari ini, alhamdulillah, bangunlah awal sikit. Itu saja nasihatnya, kan. Bangun awal sikit dalam arti kata kita nak
wabil ashar tu hum yastaghfirun tu, pada masa sahur ataupun terakhir daripada masa sebelum masuk subuh atau fajar. Para ulama pecahkan berbeza pandangan. Ada ulama pecahkan malam ini kepada 6 masa. Tak apalah masa dia pecah kepada 6. Iaitu maksud pecah 6 masa ini ialah kalau kita katakan malam itu ada 12 jam, maka dia akan jadi 2 jam, 2 jam, 2 jam bagi setiap pecahan tersebut. Jadi sahur itu dia letakkan pada 2 jam terakhir sebelum masuk waktu subuh. Dia pecah macam tu. Contohnya kalau subuh sekarang dekat-dekat pukul 6 kan, 3-4 minit sebelum pukul 6, maknanya tolaklah pukul 5, pukul 4 lebih. Itu adalah 2 jam terakhir yang amat mustajab kan, untuk kita bangun berdoa buat ibadah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ataupun kita nak sebut patahajjat bihi nafilah pun tak apa juga, bertahajud kan. Sebab itu masa. Tapi ada juga ulama pecahkan kepada 4 jam, 4 jam, 4 jam. Tak apa kalau kalian pecah pada 3, itu akan panjang lagi lah. Maknanya datang kepada pukul 2 sebelum. Itu lagi besar lah masanya. Tak apa. Tapi paling tidak bila kita bangun tu, pastikan lebih awal untuk kita sedikit bertahajud buat. Jangan kita lalaikan. Sebab kita dah buat witir, jadi jangan dulu ulang witir lagi. Tak payah buat witir dah. Sebab kita dah buat witir bersama dengan imam. Witir ni hanya sekali je satu malam. Kalau kita tak buat lagi, tak apalah. Tapi kebiasaannya saya sebutkan tadi, kalau kita nak hidupkan bersama dengan imam, jadi kita turutlah, tak payah buat witir lagi dah. Walaupun dah bangun malam lewat, tak payah kita tambah witir. Hanya buat yang lain, sama ada tahajud, taubat ataupun lain-lain. Kalau ada waktu, tasbih lah yang kita boleh tambahi. Kalau ada masa memerlukan kata waktu yang agak panjang sedikit, kan, sama ada 35 minit, 40 minit, kan kena awal lah. Kita nak buat solat sunnah tasbih. Ini adalah di samping jaga hak basic-basic lain. Quran saya sebutkan tadi, baca supaya ia tidak mengganggu kita punya kehidupan. Mana pagi esok ialah sebenarnya kalau kita tengok kepada masa kita dengan kerja kita yang kita lakukan, dia tak akan memberi kesan banyak. Itu utamanya kan, untuk kita buat kerja. Yalah, sebab cukup tidur, maknanya kalau kita tidur pukul berapa? Ini kita buat perkiraan-perkiraan ni supaya kita dapat ambil ruang yang ada itu untuk bekerja juga sebaik mungkin. Yalah, kalau kita bangun katakan 4.30 sehingga pukul 5 lah, kira agak hujung dah sikit, atau paling-paling lewat pukul 5 lah kan, takkan tak boleh bangun pukul 5. Saya rasa pukul 5 ni dah masa yang agak dah hujung dah, subuh 5.56 contohnya kan. Takkan tak boleh bangun dah ke hujung lah. Ambil je sikit untuk setengah jam, 40 minit sebelum sahur, untuk mendirikan malam. Macam-macam, termasuklah waktu ini antara benda yang lah berzikir. Yang kita nak bicara dalam, yang sedang kita baca dalam kitab Hidayatus Salikin kita ni, fadilat zikir. Mana bangun sejak untuk berzikir, mengingati Allah, cara berzikir khusus lah. Solat pun berzikir juga. Jadi ini adalah perkara yang kita nak ambil kelebihannya, insya-Allah. Kalau kita buat macam ni, kita akan mendapat malam. Kita ambil pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, insya-Allah kita juga dikurniakan dengan ganjaran al-qad. Di samping tambah-tambah yang lain, tak kira lah sedekah ke, hal lain yang tolong orang ke, hak kita boleh tambah tu tak apa. Kan?
kita akan memperolehi ganjaran Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, insyaAllah. Tak perlu rasa gundah gulana. Sebab kita melaksanakan asasnya yang kuat, kan, dalam kerja-kerja ibadah kita komplit dah. Saya selalu tekankan begitu kerana sebahagian daripada kita menganggap ianya sukar dan terbeban dengan nak dapatkan ganjaran Al-Qadr ini. Itu yang saya fokus sikit pada perkara ni, insya-Allah, kan. Rasa nak mengantuk, kalau tak ke mana tidur sekejap tak apa tu, bangun, kan. Lepas tu buat apa yang daripada kita duduk sembang tak tentu pasal ataupun bercakap hal-hal yang menghilangkan pahala ataupun membuat dosa, lagilah duk menulis benda-benda yang tak baik, kata ke orang, fitnah orang, khianat orang, tu liazubillah. Itu memang habislah jawab dia, kan. Kita tak nak lah, kan. Yang kita sebutkan sebagai man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, kata-kata buruk ataupun ucapan-ucapan, tulisan-tulisan yang tak baik, bahkan beramal dengannya ataupun buat benda tersebut, maka kata Rasulullah SAW, tak ada keperluan di sisi Allah untuk orang macam ni akan dia meninggalkan makan dan minumnya. Dalam arti hakikat lah ni, saya ulang dari sudut hakikat puasa, bukannya zahir puasa. Zahir puasa tinggallah juga, sebab itu adalah perintah. Hakikat puasanya hilang ataupun tak ada. InsyaAllah saya kira itulah beberapa panduan ataupun kita anggap sebagai nasihat ringkas, kan. InsyaAllah kita ambil kesempatan terakhir ini untuk mendapatkan fadilat yang kita nak raih, kan, untuk mencapai kelak. Di samping doa-doa jangan lupa lah, kan. Banyak benda, sebab di antara perkara yang kita nak cerita adalah pasal keampunan. Contohnya kita baca doa apa? Yang selain daripada kita nak baca Allahumma innaka afun, ada riwayat lain sebut karimun, tak apalah. Ada yang kata Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah doa yang pernah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang patut aku cakap, mohon, minta? Jadi itu doanya, mohon keampunan dengan menyatakan bahawa Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan kita mohon keampunan daripada Allah. Itu satu. Kedua ialah kita memohon kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada bulan Ramadan ini Allah bebaskan ribu daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi moga-moga kalau ingkihlah waliyazbillah pun, kalau tersalah masuk pun, moga-moga ditergolong dalam kalangan orang yang dibebaskan. Doanya Allah, Allahumma ja'alni seorang, maja'alna min utaqaika minan nar. Ulang macam-macam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepada Engkau, jadikanlah aku ataupun kami dari kalangan yang terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Kita minta termasuk dalam kalangan yang dilepaskan daripada api neraka Allah. Sebab kalau kita baca hadis yang dikatakan oleh setengah ulama sebagai hadis yang dhaif, hadis yang iza dakhala, apabila masuk Ramadan ini, yang kita baca sebagai awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu, yang 10 terakhir ini itqun minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Jadi masuk juga tu. Jadi inilah yang kita kena mohon daripada Allah supaya kita dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
saya kira memang tak sempat lah nak baca apa ni pasal Fadilatul Zikir. InsyaAllah lah lepas raya lah, kalau tak ke mana, kalau masih sihat boleh berjumpa lagi kan, kita cerita pasal Fadilatul Zikir kita. Jadi saya akhiri dengan lafaz yang mulia, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu